Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dalam video addition and subtraction in base 2, 8 and 16. Yang mana dalam video ni saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat operasi addition ataupun tambah dan juga subtraction ataupun tolak di dalam tiga base yang berbeza, iaitu base 2 binary, base 8 octal dan base 16 hexadecimal. Okey, jom kita mula. Okey, untuk addition dan subtraction in base 2. Okey, sebelum kita buat addition, ada dua benda yang saya nak ingatkan. Okey, iaitu apabila dalam base 2 ataupun binary, 1 plus 1 is equal to 1, 0. 1 plus 1 plus 1 equal to 1, 1. Yang mana 10 ni adalah 2 di dalam desimal dan 11 ni adalah 3 di dalam desimal. Okey, jadi 1 tambah 1 of course lah sama dengan 2. 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. So 3 diwakili dengan 11 di dalam base 2 dan 10 mewakili 2. Okey, jom kita start. Kita tengok kepada addition ataupun tambah dahulu. Okay, contoh yang saya bagi adalah 11101 tambahkan dengan 1110 dalam base 2. Okay, kita buat satu persatu. 1 tambahkan dengan 0. Kita buat satu persatu ya. 1 tambah 0 adalah 1. 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 10. Jadi kaedah yang sama macam kita belajar dulu masa sekolah rendah. 1 tambah 1 adalah 10. So 0 letakkan di bawah dan 1 tu adalah carry forward. Okay, so 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1, 1. Okay, 1 letakkan kat bawah, 1 yang di depan tu adalah carry forward. Jadi 1 tambah 1 adalah 1, 0. Jadi ini adalah jawapan dia. Okey, dalam base 2. Okey, settle. Tambah Okey, untuk bahagian tolak pula. Okey, jadi samalah kaedahnya. Apabila kalau 1 tambah 1 adalah 10. So apabila 10 tolak 1 sama dengan 1. 1 tolak 1 adalah 1, 0. Okey. 2 tolak 1 sama dengan 1. 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, ni. Okey. So, kita buat dulu tengok. 0 tolak 0. 0. 0 tolak 0. 0. 0 tolak 1. Tak boleh. Mesti pinjam. Pinjam. 0 juga. Tak ada apa. Pinjam lagi sebelah ni. Okey, 1 boleh dipinjamkan. Okey, so yang ini akan tinggal 0. Okey, kena ingat dalam base ni, kalau dalam base 10, apabila kita pinjam, kita akan dapat 10 sebab dia base 10. Okey, tetapi dalam base 2, okey, bila dia pinjamkan ke sini, dia akan dapat 2. 2 di dalam desimal. 2 di dalam desimal. So 2 dalam desimal sama dengan 10. Okey, pendek kata ini dia dapat 10 juga lah kat sini 10. Okey, pinjam lagi yang kat sini, dia akan tinggal 1 saja. Okey, so kat sini akan dapat 10. 10 tolak 1 tinggal 1. 1 tolak 0, 1. 0 tolak 1 tak boleh. Pinjam daripada sini tinggal 0. Dia dapat 10 ataupun 2. 10 tolak 1. Okey, yang ni dah tinggal 10 tadi kan. Okey, 10 tolak 1 tinggal 1. So ini adalah jawapannya. 1 1 0 0 0 0 tolak 1 0 1 0 0 bersamaan dengan 1 1 1 0 0.
Okey, sekiranya lah kalau masih lagi ragu-ragu, okey, awak boleh tekan je kalkulator, pergi pada mode dan tukarkan kepada base, tekan nombor 3, pergi pada binary dan tekan kalkulator 110000, tolak 10100, tekan equal to, awak akan dapat 11100. Sama saja jawapan seperti yang kita kira. Okey? Okey, seterusnya kita akan buat addition and subtraction in base 8, in base 8. Okey, sebelum kita teruskan, ada satu perkara yang kita kena ingat adalah dalam base 8, nombor yang ada dalam sistem base 8 adalah hanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, selepas nombor 7, nombornya adalah ataupun cycle yang keduanya adalah ni adalah cycle pertama. Cycle yang kedua adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cycle yang ketiga akan jadi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan 27. Cycle yang keempat adalah 30, 31. Apa yang saya nak tunjuk adalah selepas nombor 7, dia mesti nombor 10. Selepas nombor 17, mesti nombor 20. Selepas nombor 27, mesti nombor 30 dan seterusnya. Okey, maknanya kita menghitung dalam base 8 ni adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 dan seterusnya. Okey, so kena ingat selepas saja nombor 7 ni dia mesti pergi kepada cycle yang seterusnya. Jadi, kita ingat selepas nombor 7 adalah nombor 10 dan seterusnya. Okey, so kita buat operasi tambah. 3 tambah 0 dapat 3. 7 tambah 2. Okey, 7, 10, 11. 7 tambah 1 tambah 2. So, jawapannya adalah 11. 1 di bawah, 1 akan carry. Okey, 1 tambah 7. Okey, 1 tambah 7 adalah 10. 10 tambah pula 6 lagi. So, 11, 12, 13, 14, 15. Ni dah ada. Tadi dah 10 kan? Tambah 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya yang keenam adalah 16. Jadi, 1 tambah 7, 10. 10 tambah 6 adalah 16. 1 carry. 1 tambah 6 jadi 7. 7 tambah 4 lagi. Okey, 7 tambah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Iaitu 13. Ataupun nak guna jari pun boleh. Okey, saya tunjuk sekali lagi guna jari, cumanya yang guna jari tu tolong standby jari masing-masing. Okey. Sekarang ni 3 tambah 0 jadi 3. 7 tambah 2. Sekarang buat 2 jari. Okey, macam sekolah rendah. Okey, buat 2 jari, kemudian bilang 7. Selepas 7, gerakkan jari yang pertama 10. Gerakkan jari yang kedua adalah 11. Okey, 11. Naik atas 1 untuk carry. 7. Sekarang ni buat 1 jari. Okey, 7 tambah 1 jadi 10. 10 tambah 6. Tak payah kira pun tak apa, tak payah guna jari pun tak apa. 10 tambah 6 of course lah 16. So, 1 tambah 6 jadi 7. 7 tambah 4. Jadi buat jari, sediakan 4 jari. 7, gerakkan jari yang pertama 10, 11, 12, 13. So, 7 tambah 4 bersamaan dengan 13. Selesai. Okey, itu adalah tambah di dalam base 8. Okey, seterusnya kita buat tolak ataupun subtraction in base 8 pula. Okey, satu benda yang kita kena ingat sebelum kita buat subtraction ni adalah, kan biasa kalau kita buat subtract, antara benda yang kita kena buat adalah kita kena borrow ataupun pinjam kalau kita tak cukup nilai.
Okey, apa yang kita dapat apabila kalau contohnya lah 2 tolak 3. Okey, kita ada 12 lah, 12 tolak 3 ataupun 22 tolak 3. Bila kita pinjam di dalam desimal, kita akan dapat 10. Ni yang kita diajar pada dulu lah. So 10 tambah 2 jadi 12. 12 tolak je dengan 3. Okey, so kalau dalam base 8 ataupun base 2 ataupun base 16, perkara yang sama juga berlaku. Cuma nilai yang kita dapat adalah berdasarkan base tersebut. So kalau base 8, maka kita akan dapat 8 lah. Yang mana 8 di dalam base 8 bersamaan dengan 1, 0. Okey. Base 8, dalam base 8, nombor 8 bersamaan dengan 1, 0 ataupun 10 lah juga. Okey, pendek katanya kalau kita pinjam, still kita akan dapat 1, 0 ataupun 10. Okey, so kita buat contoh. 1, 3, 2, 6, 4 tolak dengan 3, 3, 5, 4. Okey, 4 tolak 4 akan dapat 0. 6 tolak 5 akan dapat 1. 2 tolak 3 tak boleh sebab tak cukup. 2 tak boleh tolak dengan 3. Jadi, pinjam. Pinjam. Okey, kita akan dapat 2. So, apa yang kita akan dapat adalah nilai dalam desimalnya adalah 8. Okey, ni nak senang kira lah tanpa kalkulator ya. So, 8 tambah 2 adalah 10. 10 tolak 3 tinggal 7. Kita kira dalam bentuk desimal je dulu. Okey. Kemudian 2 nak tolak 3 tak boleh, tak cukup. Kita pinjam dengan 1, 1 dah jadi 0. Kemudian kita pinjam, kita akan dapat 8. 8 tambah 2 adalah 10 sekali lagi. So 10 tolak dengan 3 tinggal 7. Okey, ini cara yang pertama, iaitu penambahan ni ataupun borrow ni kita guna sebagai ataupun dalam bentuk desimal. Cara yang kedua adalah dengan kita menyelesaikan borrow dalam base 8 juga tanpa melibatkan desimal. Okey, contohnya 4 tolak 4, 0. 6 tolak 5, 1. 2 tolak 3 tak boleh, maka kita kena pinjam daripada 3 pada sebelah. Okey, 3 tinggal 2 kat sini. Apa yang dipinjamkan adalah seperti yang cara yang sebelum ni. Apabila kita pinjam, kita sebenarnya akan dapat 8. Okey, nombor 8 di 8 ni adalah 8 desimal. Okey, kalau kita buat hitungan, okey, contohnya di dalam base 8, okey, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, nombor depan saya kosong lah. Okey, daripada nombor 0 sehingga 7. Nombor yang ke-8 adalah ataupun nilai 8 ini adalah nilai 10. Sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana cara kita menghitung. Okey, yang pertama adalah 0 hingga 7. Okey, kemudian cycle yang kedua 10 hingga 17 dan seterusnya. So, nombor 8 ini di dalam desimal sama dengan 10. Okey. Nombor 8 di dalam desimal, nombor 8 di dalam desimal bersamaan dengan 10 di dalam oktal. Okey. 8 desimal bersamaan dengan 10 di dalam oktal. Okey. Jadi, pendek katanya, bila kita dapat 8, bermakna kita dapat 10 lah juga. Okey, so 10 tambah 2 jadi 12 ataupun 12 di dalam desimal. Okey, 12 tolak 3. Jadi, 12 tolak 3, jawapan dia bukan 9. Sebab pengiraan ni perlu dibuat di dalam oktal. Okey, kena ingatlah kita bukan buat pengiraan di dalam desimal, tetapi kita buat pengiraan dalam oktal. So 10 tambah 2 jadi 12. 12 tolak 3 bukannya 9. Okey, senang cerita, tak nak confuse, awak boleh buka kalkulator, tekan kalkulator sekali lagi.
dan pergi kepada octal. Okey, pergi kepada base dan pergi pada octal. Kemudian awak tekan dalam octal tu, okey, 12 tolak 3. Awak akan dapat 7. Okey, kita boleh illustratekan dengan cara kita tulis nombor-nombor ni. 6, 7, 10, 11, 12. Okey, 12 nak tolak 3. Jadi bila 12 nak tolak 3, kita undurkan 3 langkah ke belakang. Bermula daripada 12, 1, 2, 3. Dan kita akan dapat nombor 7. Okey. Kemudian 2 nak tolak dengan 3 pun tak boleh. Sekali lagi kita buat benda yang sama. 1 tinggal kosong. Bila dia bagi kepada kepada 2, okey, iaitu dibagi nilai 8. 8 sama dengan 10. 10 jadi 12. 12 tolak 3. Once again, awak boleh guna kalkulator kalau nombor dia lain. Kita dah tahu tadi 12 tolak 3 dalam octal sama dengan 7. Maka jawapannya 7. Okey, so jawapan dia sama je lah, 7, 7, 1, 0. Ataupun saya bagi contoh yang lain. Okey, contohnya 5, 3, 6, 0 tolak 1, 2, 7, 4. Okey, tengok. Okey, yang ni saya tunjuk contoh yang di dalam octal. Okey, pengiraan kita di dalam octal. Okey, 0 nak tolak 4 tak boleh. Maka kita kena pinjam dengan 6. 6 akan tinggal 5. Okey, nilai yang diberi daripada 6 adalah 8. 8 ini adalah nilai di dalam desimal. Yang mana 8 bersamaan dengan 10 di dalam octal. Jadi 10 tambah 0 jadi 10 lah. Okey, 10 tolak 4. Okey, awak boleh tekan kalkulator di dalam octal. 10 tolak 4 bersamaan dengan 4. Okey. Okey. Kita boleh illustratekan. Okey, kita ambillah nombor daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Okey, kita nak 10 kan tadi. Okey, kita ada 10, maka kita kena tolakkan 4. Maka kita ambil daripada 10 ni, tolakkan 4. 1, 2, 3, 4. Maka kita dapat jawapannya adalah 4. Okey, kemudian 5 nak tolak 7 tak boleh. Sekali lagi, maka dipinjam daripada 3. 3 tinggal 2. Yang diberikan adalah nombor 8 dalam desimal bersamaan dengan 10 di dalam octal. Maka 10 tambah dengan 5 akan jadi 15. Okey, 15 boleh tekan kalkulator. 15 tolak 7 di dalam octal adalah 6. Okey, 15 tolak 7 dalam octal adalah 6. Okey, nak buktikan, nak illustrate. Okey, tambah lagi lah. Okay, 10, 11, 12, 13, 14, tak muat, 15. Okey, daripada 15, undur sebanyak 7 kali. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kita akan dapat nombor 6. Okey. Kemudian 2 tolak 2 sama dengan 0. 5 tolak 1 sama dengan 4. So, inilah cara dia untuk kita buat subtraction di dalam octal. Okey. Seterusnya, addition dan juga subtraction di dalam base 16 ataupun hexadecimal. Okey. Jadi untuk hexadecimal ni kita juga kena ingat dia punya cycle juga adalah berbeza. Okey, iaitu kita tunjuk cycle nombor untuk hexadecimal adalah bermula dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, iaitu A,
B, C, D, E dan F. Cycle yang kedua 10, 12, 11, 12, 13, seterusnya sehinggalah 1A, 1B sehinggalah 1F. Kemudian 20, 21, 22 sehinggalah 2F. Okey, dan seterusnya lah. Okey. Itu adalah dia punya pengiraan ataupun hitungan di dalam base 16. Kita mulakan dengan tambah 1 tambah D adalah E, 0 tambah 1 adalah 1, 4 tambah 9. Okey, sama dengan berapa? Jadi, kalau kita tak ingat, boleh juga guna kalkulator, tak ada masalah. Dalam exam, senang cerita, gunalah kalkulator. Okey, so pergi kepada hexadesimal. Kemudian tekan saja 4 tambah 9 di dalam hexadesimal adalah D. Dan 1 tambah A adalah B. So, kita dapat jawapan ni. Okey, ataupun kalau kita nak illustrate pun boleh. Okey, cuma perkara yang sama je lah. Ataupun awak boleh guna jari je, boleh. Maknanya syaratnya adalah selepas nombor 9, okay, bisa kata 4 tambah 9, 4, tulis kat sini lah senang. 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C dan D. Okay, 4 tambah lagi 9. 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, nombor yang ke-9 selepas nombor 4 adalah D. Okey, kita illustrate macam tu je lah. Seterusnya, kita akan buat subtraction in base 16. Okey, contoh yang ada kat sini, 5 tolak C. Okey, yang pertama ni 5 tolak C. Sama juga seperti octal dan juga binary. Nilai yang kita dapat dalam pinjaman adalah nilai base tersebut. Okey, jadi bila kita buat pinjaman dalam base 16, kita akan dapat 16 lah. Okey, 5 nak tolak C tak boleh. Kita pinjam daripada 0, 0 pinjam daripada 8, 8 tinggal 7. Kita akan dapat 16. Okey, nak senang cerita, hexadesimal. Okey, apa yang kita dapat, okey, bila kita pinjam, nak senang, kita guna je dalam bentuk hexa terus. Okey, apabila kita dapat 16 dalam desimal, 16 dalam desimal bersamaan dengan 1 kosong di dalam hexa. Okey, kena ingatlah 16 dalam desimal bermaksud ataupun sama dengan 1 kosong di dalam hexadesimal. Okey, sebab nombor 15 adalah F. 15 adalah F. Jadi, selepas F, nombor yang ke-16 adalah 1 kosong lah. Okey, so, dia akan dapat 1 kosong kat sini. Okey, yang ni kita kena ingatlah, kita buat pengiraan terus dalam hexadesimal. Okey, kita akan dapat 1 kosong. Pinjam, kita akan tinggal F. Okey, dapat kat sini 1 kosong. 1 kosong tambahkan dengan 5 akan jadi 15. Boleh tekan kalkulator. 15 tolak C di dalam hexadesimal. 15 tolak C akan dapat 9. Okey, F tolak 4. Okey, tekan terus kalkulator. F tolak 4 akan dapat B. Okey, 7 tolak 4. 7 tolak 4 akan dapat 3. 5 nak tolak C tak boleh. So, pinjam akan jadi 15 lah. Okey, so dalam hexadesimal juga 15 tolak C akan dapat 9. Okey, boleh double check. Tolak terus je. 15 805 tolak C 44 C sama dengan 93 B9. So, selesai masalah. Dah betul. Okey. So, dalam subtraction ni, untuk base 16 ataupun hexadesimal,
cara yang paling mudah adalah terus menganggap apa yang kita pinjam tu kita dapat 10 ataupun 10. Cuma kena ingatlah, kalau dalam misal kata dalam contoh ni, okey, 10 apabila dipinjam pula sekali lagi kita akan dapat F. Okey, untuk pengukuhan kita bagi contoh satu lagi. Okey. A B 1 3 tolak B 5 7. Okey, 3 nak tolak 7 tak boleh. Kita kena pinjam daripada sebelah dah tinggal kosong. Bila diberikan kita pinjaman, sebenarnya diberi kita 16 dalam nilai desimal, iaitu 10 di dalam nilai heksadesimal. So, kita anggap je terus kita dapat 10. Jadi 13. 13 ni perlu diingat 13 di dalam heksadesimal. Bukannya 13 di dalam desimal. Okey, 13 ni heksa. So, awak boleh guna kalkulator terus masukkan dalam bentuk heksa. 13 tolak 7. 13 tolak 7 dalam heksadesimal sama dengan C. Kemudian, 0 nak tolak 5 tak boleh. Pinjam daripada B. Okey, B dah tinggal. Jadi, A tolak 1 jadi A lah. Jadi, apa yang diberi daripada B adalah sama juga kesnya, diberi kita 16 sama dengan 10 dalam heksadesimal. So, kita dapat 10 sebenarnya kat sini. 10 ni dalam heksadesimal. Okey, 10 tolak 5 dalam heksadesimal tinggal B. Bukannya 5 ya. 5 tu dalam desimal. Okey, kemudian A nak tolak B tak boleh. Pinjam daripada A. A dah tinggal. A tolak 1 tinggal 9. Jadi, kita anggap je lah yang didapat ni adalah 16 dalam desimal bersamaan dengan 10 di dalam heksadesimal. So, 10 tambah A adalah 1A. Okey, 1A tolak B. Tekan dalam kalkulator, 1A tolak B bersamaan dengan F. Dan 9 tolak 0 adalah 9 lah. Okey, selesai. Okey, kemudian double check. A, B, 1, 3 tolak B, 5, 7. Sama dengan 9F, B, C. Okey, 9F, B, C. Okey, selesai. Okey, harap-harap boleh fahamlah dengan cara ni. Okey, so itu sahajalah perbincangan ataupun contoh-contoh yang diberikan untuk operasi addition dan juga subtraction. Jadi dalam base 2, dalam base 8 dan juga base 16. Okey, semoga pelajar-pelajar semua boleh faham. Sekian, terima kasih.